kita buka kuliah kita ataupun tazkirah kita pada petang ni dengan baca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram ashabul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang mati silakan Al-Fadil Tuan Imam, suruhnya silakan Al-Fadil Tuan Bilal, suruhnya datang kuasa Masjid Negeri, Datuk-datuk, Jinatin, tokoh-tokoh masyarakat, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, para asatizah, para ahli ulama, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama pada petang ini untuk kita memulakan kuliah ataupun tazkirah Ramadan kita. Itulah pembahasan yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Ta'ala. Jadi tajuk yang diberi ialah berkenaan dengan puasa ataupun fadilat puasa, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Surahul Azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, patukan kepada kamu berpuasa sebagaimana dipatukan kepada umat-umat yang sebelum pada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari hadis atau ini ayat Quran yang terdapat dalam bab ini, bab wujubus shaum Ramadan, bab wajib puasa Ramadan, wa bayani fadil siyam, dan menyatakan tentang kelebihan puasa, wa ma yata'allaqu bihi, dan sesuatu yang ta'alluq dengan puasa. Dan puasa ini kita tahulah, puasa dia ada dua, sama ada daripada segi logah ataupun di segi istilah. Puasa di segi logah iaitulah menahan diri daripada makan dan minum serta berkata-kata, dan imsaku, menahan diri daripada makan, al-aklu wasyarab, dan minum, wal kalam, dan juga berkata-kata. Itu dari segi logah, dari segi bahasa. Sedangkan daripada segi istilah, puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang muftirat, perkara yang boleh membatalkan puasa. Min fajr siddiq, daripada fajar siddiq ila ghurubi syamsi, sehinggalah kepada terbenam matahari, biniatin makhsusah, dengan niat yang tertentu. Jadi berbezalah puasa di segi bahasa dan juga segi logah. Jadi puasa di segi bahasa ni dia ada kaitan dengan menahan diri daripada berkata-kata.
Dia bukan hanya sekadar menahi daripada makan dan minum, tetapi dikaitkan dengan berkata-kata. So maknanya kalau segi logah memang tak boleh kita berkata-kata lah kalau kita berpuasa. Jadi sumbernya berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, inni nazartu lirrahmani sauma falan ukaliman yauma insiya. Surah Al-Maryam ayat 26. Maksudnya inni nazartu lirrahmani sauma, semuanya aku bernazar dengan Tuhan Ar-Rahman dengan berpuasa. Maksud berpuasa itu tidak berkata-kata. Jadi Allah Ta'ala hikayahkan akan kata-kata Siti Maryam. Siti Maryam itulah ibu kepada Nabi Isa AS. Ketika dia hamil, takdirkan dia hamil, dia tidak ada suami. Maka apabila dia hamil, dia melarikan diri daripada tempat ibadahnya. Kemudian kandungan dia membesar begitu cepat. Lalu jadi untuk dia nak menutup tomahan daripada kaum dia, maka dia bernazar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, inni nazartu rahmani sauma, sungguhnya aku bernazar kepada Tuhan Ar-Rahman untuk berpuasa. Falan ukalimal yauma insiya, dan aku tak akan berkata-kata dengan manusia mulai pada hari ini. Dengan seseorang pun aku tak percaya cakap. Jadi untuk dia menutup kata apa yang berlaku pada dia disebabkan oleh perasaan malu dia tadi, maka dia tak nak bercakap dengan sesiapa lah. Itu sehinggalah Allah Ta'ala mentakdirkan anaknya iaitulah Nabi Isa AS berkata-kata. Apabila kaum dia menuduh kepada Siti Maryam, wahai Maryam, dia kata, kami dapati kamu ni seorang yang pezina, kamu dah buat benda yang tak elok. Mana suami kamu? Macam mana boleh kamu hamil? Itulah tumahan yang berlaku pada dia. Maka Siti Maryam menunjukkan kepada anaknya Nabi Isa AS. Maka Nabi Isa pun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata untuk membersihkan ibu dia Siti Maryam. Kata, sungguhnya aku ini adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku adalah nanti dilantik sebagai Rasul, dan aku ini akan digunakan akan Alkitab, itulah kitab Injil, akan digunakan kepada Nabi Isa AS. Itu dari segi logah lah, maknanya tak boleh berkata-kata. Cuma kita dalam konteks kita puasa umat baginda Rasulullah SAW ni, alhamdulillah lah, kita boleh bercakap lagi lah. Bolehlah berborak dengan kawan kita kat pejabat ke, dalam kereta ke, mana-mana boleh borak. Alhamdulillah, ini merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga kepada kita, tuan-tuan. Kemudian puasa dari segi istilah, itulah mandiri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, al-muftirat. Perkara yang membatalkan puasa seperti makan, minum, kemudian kata watak ataupun jima' lah. Jima' bagi orang yang telah berkahwin di siang hari, kemudian wahid dan nifas, kemudian kata muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja boleh membatalkan puasa, dan juga memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Itu perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, mulai daripada terbit fajar sidik. Mulai daripada terbit fajar sidik, kerana fajar ada dua. Pertama fajar kazib, yang kedua fajar sidik. Fajar yang dusta, kazib; yang kedua sidik, pada yang benar. Sehinggalah terbenam matahari. Bila confirm terbenam matahari, boleh kita berbuka. Jangan belum confirm lagi, lupa dengan azan, lupa azan asar. Ingat azan maghrib dah, lupa asar tu. Ataupun terdengar azan, kita ingat azan maghrib, rupanya orang belajar azan. Jadi kena pastikan betul-betul lah, kan, waktu maghrib dah masuk dan waktu berbuka dah masuk, barulah kita berpuasa. Tapi kalau terjadi macam tu, macam mana Ustaz? Terbuka awal macam mana Ustaz? Jadi perkara yang tidak disengajakan memanglah dimaafkan dalam konteks Islam. Tapi jangan buat dua kali, sudahlah.
Baik. Jadi mulai pada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari biniyatin makhsusah, dengan niat yang tertentu. Nawaitu shauma ghadin, itu lafaznya. Niat ni lah di hati, saja aku berpuasa pada besok hari akan menaikkan kepadatan bulan Ramadan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dikatakan niat makhsusah. Niat yang tertentu. Jadi kita buat itu semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada satu riwayat pula menyatakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maksudnya barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan dia beriman. Beriman ni bukan iman orang kata sedih-sedih lah istilah kita. Iman betul-betul lah, tasdik kan, iman dengan betul-betul, iman dengan kuat, dengan mantap dan sebagainya, jazam lagi. Kemudian wahtisaban. Maksud wahtisaban, wahtisabannya kita buat tadi liwajhillah, sebut dalam kitab hadis syarahannya, liwajhillah, kita buat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana lain. Dan kita tahu pun kepaduan puasa ni memang ditaklifkan kepada kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dan kita buat betul-betul. Jangan kita biarkan Ramadan ni berlalu macam tu juga. Ada separuh pada kita ni sibuk berniaga, sibuk bekerja. Bagi orang kerja pejabat alhamdulillah lah, kan, dia sentiasa ada di pejabat. Ini yang kerja luar ni, ini berniaga, kan, jadi buruh dan sebagainya, kan. Kadang-kadang disebabkan oleh sibuk dengan kerja sampaikan Ramadan ni berlalu macam tu saja. Kita jangan biarkan Ramadan ni berlalu macam tu saja. Kerana dalam Ramadan ni banyak kelebihan-kelebihan yang disediakan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai nama Ramadan diberikan, antaranya Syahrul Maghfirah, bulan keampunan. Syahrul Quran, bulan Quran. Syahrul Taubah, bulan taubat. Apa lagi? Syahrul Barakah, bulan keberkatan. Syahrul Rahmah, bulan rahmah. Banyak lagi lah tentang nama-nama yang diberikan kepada bulan Ramadan ini, kan? Dan kita alhamdulillah berada di bulan Ramadan. Sebelum Ramadan dulu apa yang kita doa, tuan-tuan? Bila kita berada di bulan Rajab, kita berada di bulan Sya'ban, apa kita doa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, Tuhan, berikanlah keberkatan kepada kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah kita dah sampai ke bulan Ramadan. Bila dah sampai bulan Ramadan, kita tak reti ya. Allah Ta'ala kau. Jadi akhirnya bulan Ramadan akan berlalu itu saja. Disebut oleh ulama, ada kata laisa duhul Ramadan kal khuruj min Ramadan. Laisa duhul fi Ramadan kal khuruj min Ramadan. Takkan sama keluar Ramadan dengan masuk Ramadan. Takkan sama keluar Ramadan tu dengan masuknya Ramadan. Masuk Ramadan ni kita punya perasaan kita lain. Bagi orang yang suka buat kebajikan, buat ketaatan kepada Allah, kan, menanti-nanti Ramadan ni, bila dengar Ramadan, seronoknya ya Allah Ramadan. Bila dah habis Ramadan, sebuah orang dia suka. Sebab apa? Nak gaya. Nak gaya. Dan inilah gaya rasanya nak balas dendam rasanya ni, gaya ni. Kan? Nak pulun sepulun-pulun lah. 2 tahun lah, tuan-tuan. Kan? 2 tahun lah kita ni berpantang dan beredah sila gitu, kan. Bila dah habis Ramadan ni, rasa nak pulun lah habis. Bagi orang yang ahli ibadah, orang yang taat kepada Allah, yang nakkan kelebihan-kelebihan yang banyak pada bulan Ramadan, bila nak keluar Ramadan dia rasa sedih. Terus sebab disebut dalam sebuah kitab, dia kata, kan, antara perkara yang perlu kita ada sebelum masuk Ramadan, dia kata
istiqbalu bil farhi, istiqbalu bil farhi bil fadlihi wa rahmatih. Dan kita menghadapi Ramadan ini dengan kesukaan, bil farhi dengan kesukaan, bil rahmati wa bi fadlihi wa rahmatih, dengan kelebihan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesuka kita, seronok kita ya. Dan ada pula ulama kata bulan Ramadan ni ialah bulan pesta ibadah. Bulan pesta ibadah. Kenapa? Kita seronok pada bertadarus Quran. Kalau selain Ramadan macam mana tuan-tuan? Larat tak kita nak baca Quran banyak-banyak? Larat tak? Tak larat. Kita nak spend tarawih banyak-banyak pun memang tak larat lah. Kalau selain Ramadan spend sunat pun susah. Tapi bila tengok Ramadan tuan-tuan tengok macam mana? 20 rakaat pun boleh. 36 rakaat pun kalau boleh tambah lagi ustaz. Kono pula suara imam tu pula sedap pula suara kan. Yang tu sono kan. Walaupun dah 20 rakaat pun rasa macam baru 2 rakaat. Macam 2 rakaat kerana sono ni. Tapi jangan suara imam tak sedap. Bongi lah tu ke belakang tu. Bila lah nak habis ni kan. Macam tu. Baik tuan-tuan. Jadi Allah SWT menyebut dalam Quran, dia kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi ayat ditujukan kepada orang yang beriman. Kita bukannya orang munafik, bukannya tidak beriman, kita ni beriman. Memang ya Quran ni ada dua biasa ditujukan. Kan ya ayyuhallazina amanu, ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas dan ya ayyuhallazina amanu. Kalau ya ayuhan nas ni umum. Orang beriman ke tak beriman pun termasuk dalam ruang ikut dia. Tapi bila dikata ya ayyuhallazina amanu, mana khusus untuk orang yang beriman kepada Allah Taala saja. Dan dipadukan kepada kamu berpuasa sebagaimana dipadukan umat yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. So apakah maksud dengan bertakwa kepada Allah? Makna takwa kita tahulah. Jadi kenapa dikaitkan perkataan min qablikum la'allakum tattaqun? Dipadukan kepada umat yang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi kenapa dikaitkan dengan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Taala? Kerana kan puasa ni banyak dia punya pantang larangnya. Puasa ni banyak dia punya pantang larangnya. Banyak benda-benda yang kita tak boleh nak buat. Tu sebabnya puasa ada puasa orang awam, ada puasa orang khawas khusus, dan puasa hawaisul khawas. Puasa orang awam hanya sekadar menahan diri daripada makan dan minum. Puasa orang khawas, puasanya bukan hanya sekadar menahan diri daripada makan dan minum, malah matanya dijaga, mulut dijaga, jangan cakap celupa bulan Ramadan ni, mata jangan tengok benda yang tak elok bulan Ramadan ni, telinga pun begitu juga, jangan dengar benda-benda yang tak elok, tangan kita, jari jemari kita jangan tarik benda-benda yang bukan-bukan, kan? Jangan orang mengutuk sana, mengutuk sini, maki hamun sana dan sebagainya. Kalau tidak nanti kita akan hanya jadi puasa orang awam. Puasanya hanya sekadar menahan diri daripada makan dan minum, sedangkan benda lain tidak dijaga. Nabi Muhammad SAW, laisa min sha'imin la kamin sha'imin laisa min siyami illa ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa yang mana puasanya hanya sekadar menahan diri pada makan dan minum. Kamin sha'imin laisa min siyami illa ju' wal atas. Kita tak nak puasa kita jadi macam itulah. Kosong ni kan. Bila besok akhirat besok buka, kita ingat puasa kita penuh 100%. Bila malaikat buka je kosong 400. Kosong 400, 50 400, 50 okey lagi lah, 50-50. Masalahnya kosong 400 ni. Yang paling teruk mungkin negatif pula lah. Tolak sana tolak sini dah jadi negatif. Tuan-tuan. Jadi kita tak nak puasa kita punya tu. Dan yang ketiga, puasa hawasul awas. Puasa para nabi dan para rasul yang mana hati dan juga pemikiran mereka sentiasa ingat kepada Allah
Subhanahu wa taala. Tuan-tuan. Jadi dikaitkan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah taala, ialah dengan kita menjaga tadilah, menjaga pantang larang Ramadan itu, pantang larang puasa. Kita jaga daripada benda yang diharamkan oleh Allah taala ataupun perkara yang boleh membatalkan puasa kita, pahala puasa kita dan sebagainya. Lepas tu pula kenalah buat ketaatan. Macam tu. Itu dikatakan sebagai takhalli. Kalau dalam tasawuf, takhalli dan tahalli. Takhalli ni maknanya kita mengosongkan pemikiran kita, kalau segi pandangan tasawuf lah, mengosongkan segala pemikiran kita daripada perkara-perkara berkenaan dengan dunia. Kemudian tahalli, mengisi pula benda belok, benda elok dalam hati dan jiwa kita. Yang tak elok ni kita buang, yang elok masukkan dalam hati kita. Itu sebagai tahalli. Kan? Jadi puasa kita ni macam itulah, supaya dikaitkan dengan la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah. Kalau hanya sekadar puasa segi biasa saja, kan, tak ada dikaitkan dengan Allah Ta'ala, tak ada orang kata jaga hati kita, mata kita, telinga kita dan sebagainya, tak mungkin kita akan menjadi tak takun tadi. Kerana tingkatan orang bertakwa ni kan tinggi. Tingkatan orang bertakwa ni tinggi, bukan dia rendah tingkatan dia. Jadi nak jadi orang bertakwa ni bukannya perkara yang mudah. Kan? Banyak cabaran-cabaran yang akan dihadapi, terutama sekali di Ramadan. Kerana Ramadan ni banyak batal larangnya, tak boleh makan dan minum, tak boleh kita nak mengetek. Kalau selain Ramadan pagi tentang ke mana? Pada mana yang biasa tuan lepak? Kan? Warung bambam ke bambam? Kan? Warung bambam kan? Itulah. Kan? Hari ni tempat lain, besok kita makan tempat lain lah, lusa makan, tengah hari tempat lain, kan? Asar kan lain pula tempat, kan? Malam lain lagi. Nampak? Bila Ramadan, aku berpuasa. Dan Ramadan pula tak boleh nak isap rokok, nak sabui pun tak boleh, kan? Banyaklah batal Ramadan macam tu. Nak cakap lebih-lebih kan tak boleh. Nanti takut puasa batal gitu. Malam kan nak kena ada imam tarawih pula tu. Lagi pula berat tanggungjawab dia. Lepas tarawih kan nak tadarus pula, ada kumpulan tadarus. Kalau boleh tahun ni nak khatam contohnya 10 kali. Imam Syafi'i tuan-tuan tahu tak berapa kali dia khatam bulan Ramadan? Imam Syafi'i dia khatam dalam bulan Ramadan sebanyak 60 kali. 60 kali tuan. Sitin sebanyak 60 kali dia khatam bulan Ramadan. Masya Allah. Boleh tak kita buat macam tu? Kalau tak boleh sekali khatam, mungkin boleh khatam 2 kali. Kalau tak boleh 2 kali, mungkin 3 kali kita khatam dan sebagainya. 2 kali pun tak boleh Ustaz, ni nak sekali kan. Nak 3 kali, nak 10 kali. Okey, itu pentinglah kita cubalah kita yang buat yang terbaik, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita, kan, memasukkan kita dalam golongan-golongan orang-orang yang tadi al-muttaqin, orang yang benar-benar bertakwa, kepada mana kena natijah daripada puasa ni, tu yang kita nak. Gitu. Kerana tingkatannya tinggi sisi dan apa ni hadapan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Okey. Sekali lagi Baik. Kemudian kita masuk hadis pertama pun, masuk hadis pertama tu. Kan? An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu amalin ibnu Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. As-saum junnatun fa iza kana yawmu sawmi ahlikum fala yarfus wala yaskhab fa in syabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la khuluqu famil shaim atyabu indallah mirhi miskin. Walisaim farhatani yafruhuma iza aftara fariha bi fadlihi wa iza laqa rabbahu fariha bi sawmi. Wa fi lafzi riwayatin al-Bukhari wa fi riwayatin
yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ijli wasyam li wa ana ajzi bih wal hasanatu bi asri amsalihha. Wa fi riwayatin lil Muslim kullu amalin ibn adam yudha'af hasanah bi asri amsalihha ila 700 dhifin. Fa qala ta'ala illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ijli walisaim farhatani farhatun indal fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih walahu lupu fihi atyabu indallah miri miski. Panjang hadis ni tuan-tuan. Ini riwayat daripada Imam Bukhari, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, muttafaqun alaih. Tuan-tuan, hadis ini muttafaqun alaih. Mana Imam Bukhari pun ada meriwayatkan hadis ini dan Imam Muslim pun ada meriwayatkan hadis ini. Imam Bukhari menyatakan dalam Kitabus Shaum, Imam Muslim pun menyatakan dalam Kitabus Shaum, mana dalam kitab puasa. Di mana hadis ini diterima daripada Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu qala azza wa jal telah berfirman Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis kursi itu kan. Kullu amalin ibni Adam lahu. Setiap amalan anak Adam itu baginya. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Maka sesungguhnya puasa itu bagi aku dan akulah yang membalasnya. Wasyam jundatun, dan siam itu merupakan perisai. Junnah ni ada yang bermakna wiqayah, ada juga junnah bermakna sitrun, dinding, tutupan kan, ataupun pemeliharaan, wiqayah. Fa iza kana yaumu wa iza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falakul inni shaim. Sampai situ dulu tuan. Panjang hadis ni. Di mana Allah Taala telah berfirman, dia kata setiap amalan anak Adam itu baginya kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu bagi aku dan akulah yang membalasnya. Jadi apakah maksud puasa itu bagi aku dan aku yang membalasnya? Maksudnya puasa ni tuan-tuan kan, Allah Ta'ala sendiri yang membalas. Kerana puasa ni, kalau sebut dalam kitab-kitab yang lain, dia kata puasa ini dia sunyi daripada riak. Dia kata puasa ni sunyi daripada riak. Kalau sebut dalam kitab ni, dia kata inna siyam qad ikhtasallahu li nafsi min baini sa'il a'mal li'annahu sirrun bainal 'abdi wa rabbih. Dia kata puasa ini sungguh dikhususkan Allah Ta'ala, pahalanya bagi dirinya sendiri daripada segala amalan-amalan. Kenapa puasa dikhususkan kepada Allah Ta'ala? Li'annahu sirrun bainal 'abdi wa rabbih. Kerana puasa ini adalah sir, rahsia. Rahsia antara hambanya dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Li'annahu ibadatun wahidah, kerana puasa ini merupakan satu ibadah yang satu, allati la yattariqu ilaihi riya, yang mana tak datang kepadanya perasaan riya. Jadi puasa ni susah nak ada riya. Sebab apa? Puasa ni hanya kat mulut je. Macam ibadah lain nampak kan, oh orang tu tengah sembahyang, nampak pergerakan, ada pergerakan naik turun, ada pergerakan rukuk kan, ada pergerakan berdiri, sujud dan sebagainya. Kemudian kalau kita keluarkan zakat, nampak orang keluarkan duit, nampak orang ni. Kalau kau infakkan harta, nampak benda diinfakkan. Kalau kita menunaikan haji ke Mekah kan, keluarkan duit juga, naik kapal terbang, bawa kenduri lah tu. Tak? Buat kenduri pula lagi tak? Kenduri nak pergi menggunakan haji, nak pergi umrah dan sebagainya. Nampak tak? Jadi amalan-amalan yang selain daripada puasa ni biasanya nampak, orang nampaklah kita lakukan gitu. Tetapi puasa ni tidak. Kerana dia hanya di mulut. Orang boleh kata dia berpuasa tapi dia tak puasa. Dia tahu kan? Ada sebab macam tu. Dan biasanya paling mudah nak kenal ni dekat mulut lah, kat bibir.
Kalau kat pipi itu lombap gitu, tengah-tengah hari itu lombap, ada pula nasi ke situ ke pipi ya. Ada sulih nasi. Bahasa ni 9 sulih kan. Macam tu. Kau ni poso ke tak poso ni? Poso dia kata. Nampak tu nasi tu. Ataupun ada pula sambal kat situ. Kan? Sambal ikan bilis. Ada pula, kau ni poso ke tak poso ni? Poso kata. Habis tu? Nampak tu? Nampak? Terbongkar lah pasir dia, tuan-tuan. Jadi puasa ini maknanya sirrun bainal abdi wa rabbih. Kan? Itu sebab Allah Ta'ala membalas mengikut apa yang dia nak lah. Dan kemungkinan tak tahulah berapa ganjaran yang Allah Ta'ala bagi kepada orang berpuasa ni. Sedangkan amalan-amalan yang ibadah yang lain ada yang digandakan 10 ganjaran pahala sehingga sampai kepada 700. Macam orang yang infakkan harta kepada Allah Ta'ala kan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang infakkan harta mereka kepada Allah Ta'ala diumpamakan dengan 7 biji yang menumpukan 7 tangkai kan. Mana digandakan sampai 700 pahala yang ni kepada Allah Ta'ala bagi kepada orang yang selain daripada puasa. Dan puasa juga dia seolah macam kita mengikuti akan ciri-ciri yang ada kepada Allah, mewarisi akan ciri-ciri yang ada pada Allah, yang mana Allah Ta'ala tidak makan dan tidak minum. Itu juga ciri-ciri yang ada yang pada malaikat. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Nampak? Jadi bila kita berpuasa seolah kita kan meniru akan ciri-ciri yang ada kepada Allah Ta'ala. Tidak makan dan tidak minum. Tetapi tak dapat diserupakan lah. Kita tak makan dengan tak minum, tak dapat diserupakan dengan Allah Ta'ala tak makan dan tak minum. Dia tetap tak sama. Kalau tidak kan dah mutajasim pula, menjasimah dan sebagainya, menserupakan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita tak makan tak minum, Allah Ta'ala tak makan tak minum, mungkin sama kot. Allah Ta'ala tak makan tak minum, mungkin sama dengan kita kot. Jadi tetap tak sama lah. Walaupun Allah Ta'ala tak makan dan minum, tetap tak sama. Contoh Allah Ta'ala melihat. Allah Ta'ala melihat tidak menggunakan biji mata. Kita melihat menggunakan biji mata. Tetap tak sama, tuan-tuan. Insya-Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Kerana puasa itu bagiku dan akulah yang akan membalasnya, tuan-tuan. Okey, saya rasa sekadar itulah, tuan-tuan, perbincangan yang dapat dikongsikan pada kali pertama kita punya program kita, insya-Allah. Betul boleh setengah jam kan, lebih dah setengah jam tu. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bincangkan sikit sebanyak, insya-Allah dapat meningkatkan ilmu kita berkenaan Ramadan, serta dapat meningkatkan lagi ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalan Ramadan kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ala muttaqabbala wa halalan barakatan katsira wa siyana fatai alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma karim karimur rahim tuhibbu afa wa anna ya karim. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadr innaka ala kulli syai'in qadir ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Qaballallahu